سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Maka inilah dihantar oleh ahli tasawuf, dan iaitulah mazhab kami dan mazhab guru kami. Dan dengan demikian itu berlakulah perjalanan orang yang dahulu kami. Yang ini dikatakan bahawa amalan yang dilakukan oleh ahli-ahli tasawuf, di antaranya mereka sentiasa mengamalkan bacaan suratul Waqiah. Jadi suratul Waqiah biasanya orang membaca selepas daripada asar. Jadi ada pusat pengajian di Yaman sana, dikata orang yang belajar di sini kalau dia tak jadi alim dia jadi kaya. Jadi kita pun saya juga tengok maknanya. Dia kata kalau pelajar-pelajar dia kata, rasanya gurunya kata kalau tak alim jadi kaya. Ada dapat dua-dua. Jadi kita pun tengok amalan dia. Rupa-rupanya di tempat sana selepas daripada asar setiap hari orang yang masuk belajar di situ bermula pada hari pertama sampai ke habis belajar 4 tahun ke 3 tahun, dia tak akan tinggal baca suratul Waqiah. Dan amalan dia selepas daripada asar. Selepas daripada asar dia membaca. Jadi sebenarnya bacaan itu masanya tidak tentu, tapi mungkin lepas pada asarnya kerana pagi disibukkan dengan pengajian ilmu, maka dia tak akan lepas asar. Dalam amalan-amalan tertentu kita tidak tentukan waktu. Maknanya macam orang kata semalam baca Yasin malam Jumaat. Maknanya orang yang baca Yasin malam Jumaat dia tidak wajibkan mesti malam Jumaat. Kalau dia wajibkan memang dia tak boleh. Dia kata malam Jumaat tak boleh baca surah lain kecuali Yasin. Itu barulah salah. Tapi dia kata saya suka baca surah Yasin malam Jumaat kerana ada fadilah ini, maka dia tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Jadi bukan dia menentukan Pak Asar itu mesti baca surah Waqiah, tidak. Tetapi nak beritahu oleh kerana mungkin pagi itu disibuk dengan pengajian ilmu, lalu petang itu ada masa mereka pun membaca suratul Waqiah. Maka suratul Waqiah ini adalah amalan ahli tasawuf. Kerana mereka meyakini bahawa Allah Ta'ala pun sudah berjanji dalam hadis mana mengatakan bahawa orang yang membaca surah Waqiah ini dia terselamat daripada fakir, daripada kepapaan. Jadi dengan sebab itu mereka baca. Dan mereka baca surah Waqiah ini yang pertama sebagai ibadat, bukan kerana daripada fakir. Mereka yang utama itu ibadat kepada Allah. Dan mereka menjadikan amalan wirid mereka, harian mereka membaca surah Waqiah. Dan mereka membaca juga ketika mana mereka ditimpa kesusahan. Bila ditimpa kesusahan mereka membaca surah Waqiah. Bahkan dikatakan Ibnu Mas'ud kita sudah baca minggu yang lalu, ketika mana orang tanya kepadanya, kamu tidak tinggal apa-apa untuk anak kamu? Dia kata, saya tidak meninggalkan sebarang harta, saya telah meninggalkan anak saya suratul Waqiah. Maknanya dia latihkan anaknya membaca suratul Waqiah. Jadi hari ini sebenarnya kita tidak sedar bahawa di antara penyakit yang ada apabila kita takut tentang rezeki mengenai anak kita. Nanti kalau kamu tidak belajar, kamu nak makan apa? Kalau kamu tidak ada CJ, kamu nak kerja apa? Kamu tidak ada ini, kamu nak apa ni? Macam mana masa depan kamu? Ini silap sebenarnya. Yang dibimbangi bukan rezeki sebenarnya. Yang dibimbangi tentang amalan anak, itu yang sepatutnya. Kamu besar-besar, kamu tak sembahyang, kamu nak jadi apa? Itu sepatutnya. Kamu tidak pandai beribadat, kamu tidak ada ilmu agama, susah kamu hidup nanti. Patutnya begitu, bukan tentang rezeki. Adapun rezeki sebenarnya orang-orang dahulu dia sudah ajar anak dia daripada kecil suruh menghafal surah Waqiah dan menjadikan amalan setiap hari. Kemudian ditumpukan dia dengan belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa orang-orang tasawuf dahulu mereka itu menjadi amalan mereka membaca suratul Waqiah. Dan tidak bermakna mereka membaca surah Waqiah mereka tidak bekerja. Ini pun silap. Kalau sekadar membaca suratul Waqiah kerana mengetahui bahawa suratul Waqiah itu terselamat daripada miskin dan fakir lalu tidak bekerja, maka ini bukan jalannya. Jalannya tetap mencari rezeki, tetap bekerja, tetapi mengamalkan surah Waqiah hanya sebagai jalan menyerah diri tentang rezeki terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan inilah yang dihantar oleh ahli tasawuf, ataupun inilah yang diambil
ataupun diamalkan oleh ahli tasawuf. Dan itulah mazhab kami. Inilah pegangan kami. Mazhab ni pegangan, inilah pegangan kami dan pegangan guru kami, kata Imam Al-Ghazali. Maknanya kan dulu ditanya orang yang susah, orang-orang susah, bahkan wali-wali Allah membaca surah Waqiah. Dan maka dengan sebab mereka membaca surah Waqiah, maka Allah Ta'ala luaskan rezekinya, boleh dapat rezeki. Bermakna surah Waqiah dengan sebab dia mengamalkan surah Waqiah, amalan akhirat rupanya di belakangnya ada habuan dunia. Boleh ke tidak boleh? Katanya guru kepada Imam Asy-Syafi'i, Al-Ghazali, mengatakan bahawa mereka itu membaca surah Waqiah itu untuk mendapatkan rezeki sekadar meluluskan dia beribadat. Bukan dia membaca surah Waqiah dia niat nak duit banyak-banyak, nak rezeki banyak-banyak, nak harta banyak-banyak, tidak. Dia membaca itu untuk dapat rezeki, untuk meluluskan dia beribadat, untuk dia boleh buat amal ibadat saja. Dan dia tidak ada niat untuk dapat banyak-banyak macam kita beramal. Maknanya kalau kita beramal, kadang-kadang kalau hak lebih banyak, hak lebih itulah. Kalau nak banyak sikit, baca ayat 1000 dinar lagi banyak. Maknanya jadi nak beritahu dalam keadaan macam itu mereka beramal, tapi beramal bukan itu matlamatnya, hanya sekadar menyerah. Berapa Allah Ta'ala nak pergi banyak mana itu terserah, asalkan dia boleh menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan mereka di kalangan mereka itu tidak mahu banyak-banyak lebih-lebih kerana bimbang diberi istidrak daripada Allah. Itu paling bimbang. Ini orang-orang ahli tasawuf. Maka saya teringat katanya seorang ulama, lupa namanya. Dia mengatakan bahawa dia kata golongan kami, yakni golongan tasawuf ini adalah apabila kami tiada, kami gembira, dan apabila kami ada, kami berduka cita. Apabila kami ada, banyak-banyak kami akan berduka cita. Dan apabila kami tiada, yakni tidak ada harta yang banyak, tidak ada itu, maka kami bergembira. Kerana dia kata dia bimbang, takut yang ada banyak ini menyibukkan hatinya untuk beribadat kepada Allah. Lalu dia mengatakan, kalau seseorang itu tidak merasa sebagai kami, yakni ketika banyak bersedih, ketika tiada gembira, maka mereka tidak termasuk golongan kami. Maksud tidak termasuk golongan kami itu bukan amalan-amalan ahli tasawuf. Dan kita ni ahli mutasawwif, buat tasawuf. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa mereka ini memegang bahawa perjalanan mereka ini hanya menyerah diri kepada Allah tentang rezeki, tetapi amalan Waqiah tetap dibaca sebagai ibadat kepada Allah. Maka bolehlah kita mengamalkan suratul Waqiah. Kita baca dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali mencadangkan kita banyakkan membaca surah Waqiah. Boleh juga kita baca, apatah lagi dalam keadaan kita semakin kesusahan, kesempitan. Contohnya orang yang ahli perniagaan, dia berniaga, tiba-tiba perniagaannya jatuh. Bila perniagaannya jatuh, lalu dia memperbanyakkan surah Waqiah, maka boleh. Ataupun kita mencadangkan dia agar memperbanyakkan baca suratul Waqiah, agar perniagaannya menjadi maju. Maka dia membacalah surah Waqiah, maka dapatlah maju. Bila dapat maju tadi, ingat dia kena kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan dia membaca suratul Waqiah tadi supaya perniagaan maju itu, supaya hatinya tenang boleh buat amal ibadat. Tapi kalau perniagaannya jatuh, nak angkat takbir pun teringat ke syarikat dia, teringat ke dia punya perniagaan dia, kan susah. Jadi tujuan dia apa? Tujuan dia untuk melapangkan jiwa hati kita agar meluluskan, memudahkan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini matlamat. Mana inilah kehendak. Bukan kehendak itu akan rezeki yang banyak, tidak. Tapi kehendaknya akan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang berlaku perjalanan orang yang dahulu kami, orang yang mendahului kami. Yakni orang-orang yang salihin, salafus salih, orang yang di zaman Nabi, sahabat Nabi, dan orang yang 300 tahun selepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa orang sebut 300 tahun selepas Nabi ni? Inilah yang 300 tahun lepas kewafatan Nabi ini dipanggil orang salafus salih. Kaji dengar salafus salih, orang sebut kerana zaman itu zaman yang diakui orang dari segi ilmunya, dari segi kesalehannya. Itu zaman pia. Zaman siapa tu?
zaman Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, imam-imam yang lain. Itu zaman 300 tahun. Sebab itu dalam bab ilmu, zaman Nabi, orang tidak ada perbahasan ilmu. Mereka banyak amal saja. Perbahasan ilmu tidak ada. Kalau ada perbahasan ilmu, faraddu ila Allah wa Rasul. Kembali pada Allah, kembali pada wahyu Allah, kembali pada Nabi. Maka tidak ada perbahasan ilmu. Bahar-bahar, tak ada tulis-tulis kitab banyak-banyak zaman Nabi. Jadi nak tahu masalah, jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Lepas tu jumpa Nabi, mereka tanya-tanya, lepas tu mereka pun terus buat beramal. Tak banyak. Mana Nabi tidak sibuk dengan kerja jawab salah saja, tidak. Kerana sahabat zaman itu sibuk beramal. Perbahasan ilmu tidak ada, kurang. Zaman peringkat yang kedua sudah ada perbahasan ilmu, tetapi amal pun juga kuat. Itu zaman mana tu? Inilah zaman para sahabat dan zaman orang-orang tabi'in, tabi'in, zaman orang 300 tahun. Mereka tu ilmu banyak, amal banyak. Imam Malik orang yang banyak ilmu, tapi dia ini orang yang tak tidur malam, semayang sampai ke pagi. Imam Ahmad orang yang banyak ilmu, 10 tahun semayang subuh dengan wudu semayang isyak. Dia tak tidur malam buat ibadat. Mungkin dia tidur siang, gitu. Mungkin tidurnya tidak membatalkan wudu. Maknanya ilmu banyak, amal banyak. Mana kita tengok padang dengan ilmu dia, dengan amal dia. Itu zaman 300 tahun dahulu. Itu zaman orang salafus salih, orang-orang yang terdahulu, yang boleh kita ambil contoh. Zaman ini payah sikit nak ambil contoh. Sebab tu kalau nak ambil contoh orang yang sudah mati. Kenapa ambil contoh dengan orang yang sudah mati? Kerana orang yang sudah mati sudah sahih perjalanan dia. Imam Al-Ghazali telah diakui sahih perjalanan dia daripada di awal hingga ke dia mati. Katanya masa dia nak mati tu, dia yang telah mandikan sembahyang, mandikan mayat untuk dirinya. Dia mandi, sampai separuh dia kapan tubuh dia separuh, dia kata kepada adik dia, aku dah mandi dah, ada sikit lagi. Yang ni dah betul. Lepas tu dia pun habis, mampu mati tadi. Maknanya itu Imam Al-Ghazali. Kalau kita nak tahu kehidupan soleh mereka itu, siapa begitu? Ada orang mandi mayat diri dia sendiri, tak tahu. Mandi diri, mandi. Lepas tu tinggal sikit je, dia kapan kan? Hak mana boleh kapan, tak boleh kapan, dia tinggal, dia panggil orang. Dia kata tolong selesaikan. Lepas tu dia pun menghadap Allah, tu habis lalu umur. Ini orang yang soleh. Lalu dikatakan bahawa ada pun taksir. Taksir ni makna kecuaian, bukan cuai. Maknanya orang setengah daripada orang yang mutaakhirin, ataupun taksir dicuai lah. Cuai setengah daripada orang yang mutaakhirin, orang-orang yang akhir-akhir mencuaikan. Apa makna dicuaikan? Cuaikan membaca suratul Waqiah, ataupun dia mengabaikan pandangan yang mengatakan baca surah Waqiah ini nak dapat harta ni tak jadi. Maka sebenarnya ini pandangan orang-orang yang mutaakhirin, maka tiada diiktibar dengan dia, tidak diambil kira. Sekiralah orang orang-orang yang mempersoalkan amalan-amalan. Sebenarnya amalan-amalan orang-orang soleh dahulu tidak boleh dipertikaikan. Mereka lebih alim daripada kita, mereka lebih soleh daripada kita, mereka lebih dekat dengan Allah daripada kita. Maka amalan-amalan ni amalan orang soleh, amalan wali-wali Allah. Kalau kita kaji betul-betul, rupa-rupanya banyak amalan-amalan semua datang daripada wali-wali Allah. Contohnya lepas daripada sembahyang, kan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Lepas tu kita baca ayat kursi, amanah rasul dan sebagainya. Lepas tu subhanallah. Itu siapa yang susun? Kadang-kadang semua negeri sama saja. Itu daripada Syekh Abdullah Ahmad Qushasyi, Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Dialah yang karang tu. Bila amalan wirid lepas sembahyang yang kita amal hari ini, bila dah? Katanya sudah 300 tahun dahulu amal. Dan dia tu siapa? Dia itu wali besar. Maknanya wali besar. Banyak wali-wali yang mengamalkan. Begitu dengan amalan Ratih Hadar, begitu juga dengan amalan Ratih Atas dan sebagainya. Dahulu saya budak-budak dahulu, masa belajar tauhid, saya teringat tok guru saya kata, mari kita baca syahadat tauku. Ada pun 2 kalimah syahadah itu. Lepas tu kita ikut syahadat tauku. Bukan tauku yang bersyahadat, tauku yang karang amalan itu. Maknanya berapa kita bersyahadah pada Allah dan Rasul, bukan syahadah pada tauku. Maknanya orang panggil syahadat tauku. Itu amalan-amalan siapa? Amalan wali-wali Allah. Maka amalan wali-wali Allah Ta'ala kita tidak boleh mempertikaikan. Rupa-rupanya yang amalan tahlil dulu saya pun orang yang mempertikaikan dia. Itu adalah amalan daripada wali-wali Allah melalui jalan tarikat syadariah.
Lepas daripada mati buat tahlil dan sebagainya. Hanya mereka itu cara zikir tu dia ada cara nak hantar kepada si mati, dia ada cara. Maknanya jadi amalan-amalan orang-orang yang dahulu, orang-orang lama, orang-orang mutaakhir mempertikaikan jangan ambil iktibar. Maknanya kata pengarang kitab kita ini, orang-orang mutaakhir, orang-orang yang kemudian mengapa hadis 40 pun tak cukup, tapi mengatakan ni tak boleh, ni tak boleh dan sebagainya. Sedangkan Imam Al-Syafi'i itu mereka itu hafal hadis juta hadis. Sehingga kata-kata iza sahal hadis fa huwa mazhabi. Kalau kamu apabila jumpa hadis yang sahih itu mazhab aku. Saya tanya Syekh Yusuf, apa makna dia? Mengatakan bahawa, menunjukkan bahawa tidak ada hadis-hadis sahih kecuali semua Imam Syafi'i tahu. Maknanya dan hadis itu bukan ratus ribu, juta. Mana Musnad Imam Ahmad pun dah kata 1 juta hadis. Itu anak murid pada Imam Syafi'i. Jadi nak beritahu kita tak boleh petikai ulama-ulama terdahulu. Maka ada amalan-amalan. Jadi bila saya baca, pagi tadi sempat juga saya baca, ada amalan-amalan yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu seperti membaca Quran tahubur, membaca talqin. Rupanya ada dalil-dalil yang khusus. Ada dalil-dalilnya, hanya kita ni tak jumpa. Tak jumpa. Kadang-kadang bila tak jumpa tu waktu kita busy tu. Mana yang ni tak boleh dan sebagainya. Tapi kitab-kitab yang lama-lama, kitab-kitab Arab klasik dahulu memang ada. Dan pendapat itu bukan pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, imam-imam yang terdahulu, yang ratus tahun lepas daripada Nabi. Kita 1000 tahun lepas pada Nabi. Lalu perkatanya Imam Al-Ghazali, engkarnya orang-orang yang kemudian dengan amalan orang-orang dahulu jangan ambil kira. Maknanya jangan ambil kira. Maknanya kerana orang-orang kemudian ni tak sama ilmunya dengan orang-orang dahulu. Nak cari macam mana orang macam Imam Al-Syafi'i, maknanya Imam Al-Ghazali, dia hafal hadis itu. Dia Imam Syafi'i ni dia hafal cukup baca saja. Kalau dia baca itu kira hafal. Kerana dia baca itu akan masuk. Sebab tu orang bagi pinjam kitab Muwatta, bagi ke dia, sehari 2 hari dia hantar balik. Saya sudah hafal semuanya sekali. Kalau saya sudah photostate semuanya sekali. Lebih kurang je mana. Jadi nak beritahu bahawa maka tiada diiktibar dengan dia. Dan sesungguhnya kami sebutkan akan pasal ini. Saya sebut akan pasal ini, tajuk ini, tajuk amalan-amalan ini. Sebab itu Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali pun ada amalan. Zikir hari ini baca 1000, esok baca 1000, tu baca 1000, ada amalan dan sebagainya. Saya sengaja datangkan, sebutkan pasal ini, kata Imam Al-Ghazali, supaya jangan dicela orang yang mukhalif lagi jahil. Supaya orang yang mukhalif, orang mukhalif ini orang yang bercanggah, orang yang menolak lagi jahil, yang dia tak tahu. Jangan cela amalan-amalan orang dulu. Perasan tak akhir-akhir ni kan orang sudah mencela amalan-amalan dulu. Mana ada? Ini tidak ada. Mungkin kita orang awam, orang kampung tak tahulah. Kalau lawan dia pula mana ada ilmu pula. Kita tak nak kata benda lah. Hanya kita kata tak apalah, kita kena tengok. Kalau bandingkan dia dengan orang tua dulu, dengan ulama-ulama dahulu, memang jauh lah. Banyak ulama-ulama dahulu ilmu. Tapi hak banyak ilmu tu diam je, hanya beramal saja. Sebab tu kita ni disuruh beramal lah dengan amalan-amalan yang ada nas ataupun yang ada dalil, kita boleh amalkan dia. Yang jadi masalahnya tak beramal. Kadang-kadang marah, apa zikir kuat-kuat ni? Dia tak zikir langsung. Kadang-kadang betul dia marah-marah. Dia marah-marah kan tak zikir kuat-kuat ni, zikir perlahan-lahan saja. Betul ke zikir perlahan? Dia tak zikir perlahan. Kadang-kadang dia tak zikir langsung. Ini masalahnya. Maka dikatakan bahawa saya sengaja sebut ini supaya orang yang mukhalif, orang yang menentang itu, yang dia jahil, yang dia tidak tahu, jangan cela orang yang buat. Kamu tidak mau buat, sudah kami nak buat, habis cerita. Maknanya saya faham daripadanya dengan maksud kaum pada pekerjaan mereka itu, dengan ada tujuan, tujuan mereka. Maksud tujuan kaum pada pekerjaan mereka itu, maknanya adalah tujuan dia, wallahu a'lam, apa tujuan mereka tahu. Ataupun tersalah pada mereka itu oleh orang yang mubtadi, ataupun mereka buat salah kepada orang yang mubtadi, orang yang mula-mula nak belajar. Jadi bila orang mula nak belajar, dia khabar ni tak betul ni, itu maksud tersalah. Siang ke orang baru nak beramal.
Orang baru nak beramal, orang baru nak ikut, dia pula kata pula, ni tak betul ni jangan ikut, jangan buat macam ni. Mana ada takir, mana ada bacaan-bacaan tahlil, mana ada dan sebagainya. Dulu saya gitu juga dulu. Maknanya pak kita pergi belajar, orang waktu ke kitab macam-macam Allah. Saya dahulu di antara yang menentang orang baca Yasin malam nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban saya tak suka orang baca Yasin malam nisfu Sa'ban. Satu hari saya pergi ke Yaman. Ke Yaman itu satu hari saya nak beli tiket kapal terbang, dah habis dah belajar. Saya nak balik lah tiket kapal terbang. Jadi bila nak beli tiket kapal terbang ni tak ada tiket. Kecuali kena tangguh lagi. Bila tangguh lagi, jadi sepatutnya saya akan naik tiket itu, naik kapal terbang tu pada malam itu. Dan malam tu berlaku nisfu Sa'ban. Jadi Allah Ta'ala tak izinkan saya supaya saya duduk di situ malam nisfu Sa'ban. Maka petang itu saya tengok Habib bawa pelajar-pelajar pergi ziarah makam. Petang pada tu, malam tu nisfu Sa'ban pergi ziarah makam, jumpa wali-wali, mana makam wali-wali. Lepas tu bacalah ayat-ayat Quran di atas kubur dan sebagainya. Tapi saya tak pergi. Saya tak pergi. Malam tu pula, lepas tu malam nisfu Sa'ban, saya mula terfikir, apakah ulama di sini nak buat? Dan saya tengok dengan mata kepala saya, pada malam itu Habib Omar membaca Yasin 3 kali. Super macam orang kampung. Maknanya kita dulu marah-marah, jadi kita belajar dengan dia. Lalu saya membandingkan dia dengan saya. Saya hadis berapa lah, 10 cukup ke tak lah. Dia ini ketika umurnya 30-an diakui bahawa hampir 100,000, 500,000 lebih hafal hadis. Dan sekarang ni mungkin 1 juta dah hadis, tahu banyak hadis. Maknanya, dan dia terkenal dengan ahli hadis, ahli tafsir, maknanya ahli fiqh, 4 mazhab pun dia sangat-sangat ahli. Sehingga kan katakan anak murid dia pun sudah jadi ulama. Dia ni alama yang anak muridnya terdiri daripada ulama-ulama. Saya pun mari kita fikir, maknanya selama ni kita duk marah-marah, rupanya Tok Guru besar buat macam ni. Maka benarlah dalam kitab Imam Ghazali, orang-orang yang mukhalif, yang bercanggah, yang bercanggah tu kadang-kadang dia tidak tahu, kadang-kadang mereka buat tu ada tujuan-tujuan yang tertentu. Makna tujuan yang ada, wallahu alam apa tujuannya. Yang jadi maknanya kadang-kadang dia menyalahi orang yang mubtadi, orang yang pekat awal nak belajar, orang pekat awal nak jinak-jinak, tiba-tiba dia kata tak boleh, ni tak betul. Akhir-kali orang akan lari. Akhirnya sebab tu kita jangan sibuk orang yang sudah beramal, kita sibuk orang yang tak beramal lagi. Banyak lagi yang tak beramal. Orang nak berzikir jangan marah, ramai lagi yang tidak berzikir. Dan tidak salah berzikir, siapa kata salah? Maknanya kalau nak salah pun berzikir. Itu pun tengok dalam ayat kenapa ayat zikir tu. Baik. Lalu dikatakan bahawa dan yang tiada mengambil daripada ilmu yang sebenar. Yang mana mereka tidak mengambil daripada ilmu yang sebenar. Maksudnya kalau seseorang itu nak dapat ilmu, mesti dia belajar. Mesti dia belajar. Rupanya mesti orang yang belajar itu ada sanad. Maksud ada sanad begini. Kalau dia belajar dengan seorang guru ini mesti dia ada guru lain. Dan guru ini akan bersambung dengan guru dia lagi. Guru dia sampai kepada Nabi. Kalau kita belajar, seorang belajar dengan, contohnya belajar dengan saya tidak ada guru. Guru saya Google, tahu Google? Pakai internet saja. Ada masalah rujuk internet, dan baca saja. Dan tak pernah berguru pun. Maka kita panggil terputus sana. Siapa guru kamu? Guru saya tak boleh tanya, katanya. Kata tok gurunya tak boleh tanya. Akhir sekali, hak macam ini yang jadi menimbulkan tu. Sebab tu orang ini dia nak beramal, dia tengok, guru dia beramal. Guru dia nak beramal, guru sana lebih beramal dan sebagainya. Maknanya, maka begitulah. Sehingga kan ilmu tadi akan terpelihara. Maka sesiapa yang mengambil guru dengan guru yang tidak ada sanad, yakni guru yang terputus, sama ada ilmu dia dapat dengan bacaan saja, tak ada guru pun dia menadah. Tidak ada guru pun dia menadah, ataupun ikut sekadar kajian saja, dia panggil ilmu ni terputus sanadnya, terputus barakahnya. Hak macam ini yang kadang-kadang tidak sampai ilmu, akhir sekali menyalahkan orang-orang yang beramal dengan amal ibadat. Jangan kita menyalahi amal ibadat orang. Kecuali kalau ada benar-benar yang bid'ah itu lain. Tapi kalau ada nas-nas yang tentu, maka jangan kita pertikaikan.
Jadi hari ini Imam Ghazali bawa satu je, membaca surah Waqiah selepas daripada asar ataupun membaca surah Waqiah tiap-tiap hari. Maknanya boleh kita baca tiap hari, pagi, petang dan sebagainya. Itu kalau nak baca. Maknanya. Dan maka bersitu kita memberitahu bahawa sebenarnya tidak salah kalau orang nak baca malam Jumaat itu surah Yasin. Tidak salah. Dan juga tidak salah kalau orang nak baca hari Jumaat setiap baca suratul Kahfi. Tidak ada masalah. Semuanya ada nas. Hanya nas mengenai hadis Yasin itu lemah. Nas mengenai mengenai surah Kahfi itu pun lemah juga, tak berapa kuat. Tapi kata ulama, kalau hadis itu dhaif boleh diamalkan. Untuk mendapat pahala, tapi untuk berhujah tidak digalakkan menggunakan hadis dhaif. Maknanya, maka yang paling penting beramal. Kita ni zaman kurang amal. Zaman orang banyak cakap. Nak tukar cakap ni. Cakap je sedap. Kadang-kadang amal tak ada otak. Jadi nak beritahu zaman kita zaman orang yang banyak cakap kurang amal. Maka jadilah orang yang banyak beramal. Maknanya walaupun dia kurang bercakap. Dan belum tentu orang yang boleh bercakap, menyampaikan ilmu dia lebih baik, tidak. Bahkan kadang-kadang orang yang mendengar itu dia dapat ilmu, dia beramal itu lebih baik. Sebab tu kata tuan guru Haji Mukmin masa saya belajar dahulu, dia tanya siapakah orang alim? Masa ketika itu macam-macam jawab. Orang yang pandai baca kitab, orang yang pandai jawab soalan, orang yang boleh mendapat ni bahasa Arab, maknanya orang yang pandai mendapat ni menyampaikan ilmu, macam-macam. Kata tuan guru, orang alim itu orang yang beramal dengan ilmu. Maka kalau dibagi contoh, dia kata kalau orang kampung itu dapat ilmu sikit dia beramal, orang alim itu ilmu banyak tak beramal, maka lebih baik di sisi Allah orang kampung yang ilmu sikit dia beramal. Tetapi siapakah orang yang beramal itu yang baik? Orang yang beramal yang baik itu orang yang ikhlas dalam amalnya. Maknanya hanya dia dengan Allah Ta'ala saja. Dan siapakah yang terbaik di kalangan orang yang ikhlas? Di kalangan orang yang ikhlas, orang yang terbaik itu adalah orang yang takwa pada Allah. Dia boleh ikhlas, dia semayang seorang diri malam-malam hari, tak ada orang tahu. Tapi perasaan takut itu datang ke tak datang lagi? Berbeza dengan orang yang ada rasa takut kepada Allah, itu lebih afdalnya. Maka dikatakan bahawa yang tiada mengambil daripada ilmu yang sebenar, tidak mengambil ilmu daripada sebenar. Jadi ilmu ini kita boleh ambil ilmu mesti melalui guru. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Maka ilmu kena menadah, kena ada, dia panggil talaki antara dia dengan guru dia, dia ada. Dia tidak boleh mengambil dengan bacaan sahaja. Kalau bacaan boleh kita nak baca, tapi syarat kita kena ada guru. Walaupun kita tak baca, yang kita baca ni bukan di hadapan guru, tapi kita boleh baca yang mana-mana, buku mana-mana, tapi kita tak faham, kita rujuk pada guru. Mesti ada guru. Dan mesti kita kena ada belajar ilmu. Kalau kita tak belajar ilmu, maka inilah yang jadi merosakkan. Sebab nanti kita faham lain. Dia nak cerita satu. Itu kisah je. Kisah ni kisah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini, ada seorang tu, nama saya tak ingat dah. Dia ini membaca sendiri. Jadi guru dia ini, ayah dia ni seorang yang pandai berubat. Dan ayah dia ni berubat, ayah dia ada kitab dia. Dalam kitab dia ada kitab Mujawabah, Tajul Mulu tu, kitab-kitab berubat ada. Maknanya. Jadi kalau orang tak faham, jangan baca kitab tu, kalau dia faham ikut lain. Jadi dalam keadaan macam tu, satu hari ayahnya tidak ada. Bila ayahnya tidak ada, lalu datang orang ni nak berubat. Di antaranya nak berubat mata. Maknanya kalau orang jumpa saya tu pergi kat Dr. Azman pakai mata tu je. Maknanya, jadi tu berubat mata. Bila dia berubat mata, dia kata ayah dia tak ada ni. Tapi tak apalah, saya baca kitab je. Saya tengok kitab. Dia pun ambil kitab ayah dia. Bila dia tengok baca kitab tu, kitab Arab, lalu dia baca. Bila dia baca, ada perkataan habata. Jadi bacaannya habbatu. Habbatu sauda. Tapi be tu dia tak ye. Jadi bacaan ye. Hayyatu sauda. Salah titik je. Salah titik saja. Jadi dia pun kabur kepada orang tadi, ginilah ubat dia sudah jumpa, tapi bahan kamu cari sendiri. Apa dia? Bahannya kamu kena cari ular hitam. Hayyah tu ular. Habbah tu bijian.
Jadi hayatus sauda kamu kena cari ular hitam. Kawan tu cari juga, salah gaya kena batuk saja. Maka dia tu cari dapat ular hitam. Rupanya dalam ular hitam ada samun ni racun. Maka beri ke dia. Maka dia pun ambil lah bisi ular hitam tadi. Kerana dia suruh campur, dia kata biji hitam ini dia taklah direbus. Akhir kali dia faham ular hitam ini taklah direbus. Dia pun gebur-gebur minum air ular hitam. Minum ke makan, dia titik saja, dia titik dalam mata. Bila dia titik dalam mata, jadi buta. Jadi bila dia buta, orang menyalahkan dia lah. Jadi yang buruk namanya ayah dia. Sebab ayahnya Tok Bomongso, ahli perubatan betul, berdasarkan kitab-kitab berubat. Jadi ayah dia terkejutlah, dia tak pernah berubat pun orang bagi yang sakit mata. Rupanya anak dia yang berubat. Dia pun tanyalah anak dia, ada tak begini-gini dia, cerita. Anak dia kata ada. Dan dia kata, kamu suruh apa? Dia kata, kamu macam mana? Dia kata, saya ambil kitab ayah lah. Lepas tu dia pun tunjuk kita ni tah dia, saya baca, saya ambil bagian sini. Ayah dia tanya, apa bahan dia? Saya suruh cari ular hitam. Ayah dia kata, bukan ular hitam, bijian hitam. Bacaannya bukan hayatu, habbatu. Bahasa Arab ni salah titik buta mata orang. Salah titik. Daripada jadi ya, jadi buta mata. Itu kalau titik, kalau minum mati terus. Kerana titik mati orang. Jadi nak beritahu bahaya. Sebab itu dikatakan bahawa tidak boleh belajar ilmu ikut baca semata-mata. Bahkan dia kena ada guru. Kena ada guru yang dia pernah belajar. Dulu dia belajar di mana. Mana kita kena dapat tahu juga. Kurang-kurangnya kita tahu dia ni bukan muncul-muncul kak duduk bertapu tiba-tiba jadi alim. Punya duk baca di bilik pustaka. Jadi alim saja. Tidak boleh. Dalam keadaan macam itu. Jadi dikatakan di sini dan yang tiada mengambil daripada ilmu sebenarnya, maka berkata ia betapa patut ini dengan hal ahli zuhud. Tak patut orang ahli zuhud ini dan juga orang yang tajawud. Tajawud ni orang yang semata-mata menumpukan ibadat, itu dipanggil tajawud. Yang semata-mata menumpukan ibadat, dan juga ahli sabar dan orang yang sabar. Maknanya tadi riyadah, orang yang ahli latihan melawan nafsu. Riyadah ni biasa kadang-kadang merujuk kepada ahli tarekat yang melatih dirinya itu. Tidak patut dikata dan tiada mengetahui bahawasanya ini satu yang diambil daripada sunnah. Okey, dia kata tak patut orang yang ahli zuhud ini, kalau dia zuhud, dia serah je rezeki, tak payah baca dah surah Waqiah. Dia kata tidak patut dah. Dia kata patutnya orang ahli zuhud, kalau zuhud ni dia tak fikir dah rezeki, tak payah baca surah Waqiah. Tapi berlaku orang-orang yang ahli zuhud, dia baca Waqiah. Orang yang menumpukan ibadat ini, dia baca Waqiah. Apa ni? Dia baca surah Waqiah. Orang-orang dahulu dia ada amalan-amalan sebenarnya. Amalan-amalannya. Jadi kadang rezeki biasanya dengan baca suratul Waqiah. Dia seorang wali itu, orang ada ulama. Kadang-kadang ada ulama dia yang tak tidur malam. Kalau kita tak tidur malam, jadi letih tubuh. Dia tak tidur malam, jadi gagah tubuh dia. Tubuh dia. Punya dia ada bacaan. Ada bacaan dia, ada amalan-amalan. Hanya kita tak jumpa amalan dia. Saya tanya juga seorang tu, dia kata kalau ustaz nak, ustaz pergi jumpa habis sekian-sekian. Tapi duduk negara lain lah. Dia ada satu amalan, amalan dia. Tapi bukan semua orang dia bagi. Kalau orang tu nak bagi amalan, nak jaga malam, nak tengok bola, dia tak bagi. Saya nak bagi amalan, saya baca, jadi saya tak tidur, tapi tubuh saya segar, tak sihat, tak sakit. Saya duduk jaga tu, macam tidur juga. Lepas daripada tu segar tubuh dia. Jadi ada amalan. Jadi bukan semua. Dia kata pergi jumpa habis-habiskan, dia memang ada amalan. Dan dia begitulah. Dan dia akan bagi kalau orang betul-betul nak beribadat malam-malam. Maknanya. Rupanya ada amalan-amalan. Dan begitu juga orang-orang yang tajarud, orang yang menumpukan ibadat. Kadang-kadang bila dia nak tumpukan amal ibadat, dia nak cari masa, cari rezeki, cari ikut mana, tak ada masa lah. Sebab dia orang tajarud, orang yang menumpukan ibadat. Dah nak pergi kerja, nak duha pula lagi, dia bunga kerja, nak main nak duha, tak kerja setiap hari. Lepas tu petang pula kata nak baca kitab lagi dan sebagainya.
Jadi kadang-kadang malam pula nak jaga, nak kerja, tak boleh kerja, nak kerja jaga pun tak boleh. Jadi sebab apa dia tajawud orang yang telah menumpukan ibadat. Dan kalau macam tu dia rezeki macam mana? Maka di antara mereka mengamalkan suratul Waqiah. Mana surah Waqiah? Dia ada ni, mana amal surah Waqiah letak jawatan. Yang ada kerja itu terus jalan. Ini kalau orang-orang yang mananya yang boleh lah, kalau orang-orang tu pencet ke boleh. Maknanya baca surah Waqiah itu sebagai amalan murah rezeki. Saya tidak tahulah, ada salah seorang tuan guru saya. Masa saya belajar di pondok dahulu, ada seorang tuan guru saya ini, dia ini orang petani. Orang petani alim-alim biasanya. Saya belajar dengan dia fiqh. Jadi dia ini selalu baca Quran tiada hari. Selalu baca Quran tiada hari. Rasa tak penuh dalam satu hari dia tak baca Quran. Memang dia baca Quran. Bahkan dikatakan bahawa penuh dia balik kampung. Kampung di kat Parani itu dia balik. Orang lalu kat rumah dia dengar dia baca Quran. Tak tahulah maknanya. Dengar begitu. Sebab kebiasaan dia baca Quran sama. Jadi dia ini satu hari orang anak beranak dia ni hantar satu dokong, satu lori anak dokong. Tanpa dia cari pelanggan, tanpa beritahu orang pun. Sehari ni sampai satu lori anak dokong, esok orang mari cari. Satu lori anak dokong habis. Orang lain kalau dapat nak ke promosi, nak ke perapi tu macam-macam. Maknanya dia ni tak ada cari-cari pun orang tu habis. Orang tu pecengan dia nega apa-apa jadi biasanya. Tapi dia tak menega. Dia tidak menega. Anak beranak dia hantar dia tu. Maknanya tak ada susah-susah pun. Tapi dia memang ahli Quran. Saya tidak pastilah sama ada dia beramal dengan surah Waqiah dan sebagainya. Tetapi begitu, kalau orang yang bertajawud, dia kata yang betul-betul menumpukan ibadat, di antara amalannya membaca surah Waqiah, sehingga Allah Ta'ala beri rezeki padanya, sehingga dia boleh tumpu amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan, ada orang kata tak patutnya tak payah baca dah surah Waqiah, kan rezeki surah pada Allah. Dan juga ahli sabar dan juga ahli riyadah, orang yang apa ni, yang riyadah ni orang yang melatih diri dia. Orang yang melatih diri dia untuk membersihkan hati. Dan tiada mengetahui bahawasanya ini sesuatu yang diambil daripada sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang menumpukan ibadat, orang-orang yang ahli zuhud, orang yang sabar, orang yang riyadah itu, mereka baca surah Yasin. Sebenarnya mereka nak mengambil sunnah. Nabi kata siapa yang baca surah Yasin, surah Waqiah, siapa yang baca surah Waqiah dia tak kena apa-apa. Lepas tu Nabi menyuruh dia baca surah Waqiah. Jadi sebenarnya bukan dia nak ambil selamat daripada apa-apa tu, dia nak ambil ayat siapa yang baca Waqiah. Maknanya kerana apa? Di situ Nabi ada sebut surah Waqiah, siapa yang baca. Jadi dia nak masukkan orang dia di kalangan orang yang membaca Waqiah. Jadi sebenarnya bukan matlamat situ. Orang yang ahli zuhud, ahli sabar, mereka membaca Waqiah. Kalau ada galakan itu taklah baca sekian-sekian tertentu ni, mereka baca atas galakan ikut sunnah Nabi yang Nabi suruh baca. Kita cari dulu apa ayat-ayat sunnah Nabi yang boleh-boleh. Kalau Nabi kata ayat hadis ini, siapa yang beramal doa ni, dia punya hutang banyak macam mana pun akan dibayar. Ada kan, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, tu kan. Baca doa ni akan dibayar. Lepas tu ada doa lagi, Allahumma ahyina miskinan. Ni tak baca. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, ya Tuhan aku hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Ni tak nak baca. Takut juga jadi miskin. Jadi kita baca doa lain lah. Ini kita orang soleh bukan begitu. Orang soleh walaupun dibaca, siapa yang baca surah Waqiah, dia akan diselamatkan daripada fakir. Dia akan diluaskan rezeki. Siapa yang baca surah Waqiah, sebenarnya dia tak pandang yang luaskan rezeki, dia tak pandang selamat daripada fakir, tapi dia memandang bermakna Nabi suka orang baca surah Waqiah, maka dia nak baca surah Waqiah. Kan tak sama dengan kita kan. Maka itulah perjalanan orang-orang yang dahulu. Maka tiada mengetahui bahawa ini suatu yang diambil daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya ini sunnah Nabi.
Kemudian yang dimasukkan itu hasil qanaah. Yang dimasukkan itu dia dapat menghasilkan qanaah. Apa makna qanaah? Qanaah ini adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Maknanya dengan dia baca surah Waqiah, nanti Allah Ta'ala kayakan hatinya. Jadi kadang-kadang yang dikatakan selamat daripada fakir itu, fakir daripada hati. Fakir hati lagi bahaya. Kalau dah fakir hati, nak belaka maknanya. Lepas tu ikut nafsu belaka, itu bermakna fakir hati. Tapi kalau kaya jiwanya, dia tidak fakir hati, kaya jiwanya, dia tak kisah. Dia tidak memandang rezeki yang dia dapat, dia memandang siapa yang beri rezeki. Dan dia sabar, dia terima. Tujuan dia nak datangkan rasa qanaah. Qanaah ni apa? Qanaah ni merasa cukup dengan apa yang ada. Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau dia berniaga, kalau dia berniaga saja, orang beli je barang dia, cukup hasil je, tutup kedai lalu. Pelanggan lain nak beli, tengok, tutup dah, sembah lagi dah. Dia tu cukup lah. Aku nak bagi yang aku nak makan saja. Ini aku nak beribadat dah masa. Dia tak nak dah. Kita kalau orang mari ramai, kena sabar malam ni. Lama pula malam ni pula. Maknanya. Jadi itu bezanya orang. Kenapa boleh buat macam tu? Sebab dalam hatinya ada qanaah. Qanaah ni dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Tu alhamdulillah. Bagus kalau orang ni yang ada sifat macam tu. Itulah hasil yang dia nak. Yang dia baca surah Waqiah itulah sebenarnya. Maknanya. Sebab tu kita kadang-kadang salah niat. Kadang-kadang kita dapat tahu siapa yang baca surah Waqiah ni dia jadi kaya. Tu baca juga, mana dah kaya. Maknanya. Patutnya dah kaya dah. Tak ada lagi orang projek lagi masih baca juga. Maknanya. Jadi sebab itulah salah kita punya maksud itu salah. Salah maksud. Dan juga uddah. Uddah ni apa? Bekalan. Dan juga sebagai bekalan. Tiada mengikut akan pungut nafsu. Pungut nafsu ni kejahatan nafsu dia. Bukan ikut jahat nafsu ataupun keinginan nafsu. Kita tidak, kadang-kadang kita buat satu amalan nak ikut nafsu. Kata Syekh Yusuf, dia kata jangan kamu jadikan Allah Ta'ala ini lah untuk kamu mendapatkan nafsu kamu. Jangan. Jangan. Kita ni kadang-kadang kita satu-satu benda kita bersungguh bila kita nak. Bila kita nak baru kita bersungguh. Atau kita tambah kita tak bersungguh, tak boleh. Yang maksud saya ni dalam bab ibadat. Betul lah bila kita berniaga kita buat sembahyang hajat, betul. Tak apalah sebagai pergantungan. Tapi bila maju mana Allah Ta'ala, masjid surga tu. Kadang-kadang kita berniaga ni masa tu kita kabarlah niat. Kalau aku berniaga ni maju ni, aku nak tolong ni. Itu masa tu. Lepas tu sebab nak tolong ni, panggil sembahyang hajat, baca yasin, bagus, tak salah. Jangan salah faham, saya kata tak salah. Tetapi yang salahnya bila nanti Allah Ta'ala beri maju, Allah Ta'ala beri perniagaan, tak ada dah kuliah ilmu pun tak ada, semayang pun tak ada, baca Quran pun tak ada. Maknanya bulan Ramadan pun tak boleh cuti lagi. Maknanya kalau boleh kita makan pun tak boleh cuti kot. Buka senyap-senyap gitu saja. Kalau boleh hasil, boleh lagi hasil. Jangan sampai begitu. Sebab tu dikatakan orang-orang dahulu buat ni bukan kerana ikut nafsu dia tau. Maknanya. Dan juga keinginannya, bukan kerana nak ikut keinginan dia. Maknanya nak bekalan yang banyak, nak banyak tidak. Tetapi dia membaca surah Waqiah itu sebagai jalan untuk menjadikan hatinya tenang, dimurahkan rezeki itu untuk tenang hatinya. Orang-orang dahulu kalau dia dapat harta banyak, dia tak akan duduk senang. Dia akan infak habis sampai hatinya tak ada, baru lega boleh buat semayang, boleh buat amal ibadat. Dan lemah daripada menanggung kesukaran. Jadi nak beritahu dia buat ini, maknanya supaya dia dapat menanggung kesukaran, kerana dia ni lemah nak menanggungnya. Dan kepayahan yang terlebih banyak barang yang engkau lihat di dalamnya itu mengiring qanaah di dalam hati baik. Jadi kalaulah katakan bahawa seseorang itu dia baca surah Al-Waqiah. Ini masih lagi bicara dalam bab surah Waqiah. Jadi surah Waqiah ni dia baca supaya Allah Ta'ala lepaskan kesukaran dia. Sebab kalau dia tidak ada rezeki ataupun tidak ada harta, memang payah nak buat amal ibadat. Maknanya walau soleh macam mana, kadang-kadang kita duk sangka orang tu zuhud sungguh orang tu. Memang maknanya umur kecil saja, pakai basikal saja, contoh je ni. Maknanya memang dah dia ahli ibadah kuat. Kadang-kadang dia tak tahan.
Dia buat amal ibadat banyak, dia naik kenderaan basikal saja. Mari kereta ni tak, dia kata bila aku nak pakai. Dah tahan dia, bila aku nak pakai kereta macam ni, dah tahan dia. Kita ni orang awam, kena buat orang awam. Kita ni orang awam, tapi berasa orang ni orang yang khawas. Lepas tu jatuh kena ni. Lepas tu orang pun tanya, berapa pakai kereta buruk je? Dah kita menanya nak pegang cara zuhud. Padahal kena ikut. Ataupun tak mampu. Dia tak mampu, dia kata dia zuhud mana haji. Orang yang zuhud ini dia mampu, tapi dia memang sambung. Itu buat zuhud. Dia kata dia tu. Lepas tu zuhud pula ni dengan arti kata tak semestinya orang mampu dia mengambil itu dia tak zuhud. Dia zuhud juga. Siapa yang paling kaya di kalangan sahabat Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Adakah Sayyidina Abu Bakar ni orang yang tidak zuhud? Dia orang yang zuhud. Apa bukti dia zuhud? Bukti dia zuhud ketika mana Nabi nak minta untuk fi sabilillah, dia pergi belaka. Dia susah hati dah. Dia nengung tak macam kita. Tak nengung. Tapi kita sahih termenung. Depan orang memang senyum, suka hati. Orang kata Allah payah dah nak cari macam kamu ni. Mana memang suka hati, gembira. Kita pun ketemu ramah pun kita kata, saya rasa tak sanggup tengok orang susah. Jadi kekayaan saya nak kongsi bersama. Malam tak tidur malam. Habis dah. Mana Sayyidina Abu Bakar boleh buat, kita tak boleh buat lah. Sayyidina Abu Bakar orang yang hati dia macam mana. Sebab tu kita kena duduk tempat keadaan kita. Keadaan kita. Lalu dikatakan untuk mengiringi qanaah dalam hati ni, nak merasa cukup ini dalam hati, mesti kena ada juga usaha untuk dapatkan rezeki. Jadi di antaranya membaca surah Waqiah. Dan sini perlu faham, mereka bukan sekadar baca surah Waqiah. Mereka bukan sekadar baca surah Waqiah, mereka bekerja macam biasa. Hanya bila mereka sudah membaca surah Waqiah, mereka yakin masa mereka bekerja, maka mereka itu ibadat. Kita sekadang-kadang, kita ini bila masuk ibadat, kita bimbang nak pergi ke ibadat. Kenapa? Kerana kita bimbang rezeki kita ni kurang. Ataupun kita nak sibukkan benda ni, nantilah ibadat kemudian lah. Tapi bila kita membaca surah Waqiah, insya-Allah Allah Ta'ala akan tenangkan hati. Tenangkan hati, tak apalah masa ni waktu semayang kita tinggalkan, waktu kerja ni kita semayang saja. Dan nanti macam mana kurang rezeki ni insya-Allah kita sudah baca surah Waqiah. Bukan baca surah Waqiah tak bekerja, kerja. Kita ini orang awam tetap bekerja. Hati kita ni orang yang lemah lagi sebenarnya. Maka kita tetap bekerja. Di samping itu diamalkan dengan membaca suratul Waqiah. Kalau payah-payah sangat hafal surah Waqiah, itu lebih baik. Mana kita boleh baca di mana-mana saja yang kita kendaki. Dalam hati. Dan menjauhkan, dia kata anjing lapar. Anjing lapar. Bukan masuk anjing lapar ini. Maknanya menjauhkan daripada kita ini mendapat ni dalam keadaan kelaparan. Dia letak anjing lapar, bukan binatang yang dimasukkan binatang anjing sungguh. Ini dipanggil apa? Kinayah. Maknanya sebab anjing ini kan kalau dia lapar dia nak tekan orang saja. Jadi maknanya orang kalau lapar ni kalau dia nak belaka orang. Kadang-kadang orang ini menjadi tak elok perangannya, mengambil hak orang, kena lapor kadang-kadang. Jadi anjing kan kalau dia lapor dia nak tekam belakang orang. Nampaknya tekam, maknanya maka menjauhkan anjing lapor, maknanya menjauhkan sifat buruk dengan sebab lapor tadi. Maknanya dan kalau orang itu lapor, tidak ada rezeki, susah rezeki, macam mana dia nak beribadat? Tak boleh. Tak boleh beribadat. Jangan kata lah. Sebab tu kita kena tengok. Kalau orang tu kata, saya ini hari ini kita nak mengaku zuhud, ataupun bukan mudah nak mengaku zuhud. Sebab zuhud ni bukan pekerjaan lidah. Zuhud boleh belaka. Maknanya biasanya orang yang mengaku zuhud ni apa saya naik kereta buru-buru saja. Saya ni zuhud. Maknanya orang lain tengah naik, naik kereta mewah-mewah, orang tu naik Nissan Sunny saja. Orang tanya, "Apa tak pakai-pakai?" Sebab zuhud. Itu bukan zuhud sebenarnya. Itu maknanya kata saja zuhud, padahal dia tak mampu. Dan saya tengok kalau ada saja orang pakai kereta mewah depan dia, hati dia mari selalu. Itu tak zuhud. Zuhud ini pekerjaan hati. Allah payah nak zuhud. Zuhud ni pekerjaan orang miskin ke zuhud ni? Zuhud ni pekerjaan orang kaya.
Zuhud ini, bagaimana orang tu boleh ingat lagi pada Allah, benda tu duduk depan mata dia. Benda tu duduk depan mata dia, maksud saya hati duduk depan dia, dia boleh zuhud lagi depan Allah. Ini bukan orang kaya. Patutnya orang miskin tu nak cakap lagi Pak Zuhud. Kembali tidak diuji lagi. Sebab tu dikatakan Umar bin Abdul Aziz ini orang yang sangat zuhud. Dia ni siapa? Dia khalifah. Dia ni khalifah. Maknanya dalam keadaan khalifah tu memanglah kalau nak dapat harta dia memang banyak. Tapi Umar bin Abdul Aziz berapa? Siapa tahu dalam akaun dia ada berapa? Tak ada. Umar bin Abdul Aziz tak ada. Batu orang tanya Uwais Al-Qarani dengan Umar bin Abdul Aziz, siapakah yang lebih zuhud? Uwais Al-Qarani orang yang fakir, dia selalu ingat pada Allah. Umar bin Abdul Aziz dia fakir juga, dan dia selalu ingat pada Allah. Lalu ulama kata Umar bin Abdul Aziz ini, dia ini fakir dalam keadaan kaya duduk depan, kaya duduk hadapan. Uwais Al-Qarani dia fakir memang kaya tak ada depan, tidak ada depan. Maka ada ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini lebih afdal kedudukan kerana dia sudah diuji yang ada di hadapan dia. Maknanya kalau betul-betul diuji dia ada di hadapan dia, tapi hati dia boleh ingat pada Allah Taala, masya-Allah. Maknanya maka dikatakan bahawa selamatlah dia daripada anjing lapar, kerana anjing yang lapar ini suka terkam, maka hatinya tidaklah menerkam kepada apa yang ada pada orang lain. Maknanya cukuplah orang itu dikira tidak zuhud kalau dalam hatinya mari kita nak apa yang ada pada tangan orang. Nak je apa yang ada tangan orang, maka dia sudah tidak zuhud. Dan juga do'afnya maknanya hati tadi. Dengan do'afnya hati tadi, maka lemahlah dia nak qanaah tadi, mesti kena ada pertolongan. Orang kita ni mesti ada pertolongan, dia ni mesti kena ada pekerjaan, mesti kena ada hasil, mesti kena ada rezeki yang untuk dia nak meluluskan ibadat. Maka di sini kena faham, orang sebenarnya, kita sebenarnya yang beriman kepada Allah, menjadikan rezeki itu bukan matlamat, bukanlah keutamaan. Maksudnya yang perlu kita kejar bersungguh-sungguh bukan rezeki. Matlamat kita yang sebenar redha Allah. Jadi nak dapat redha Allah dengan ibadat, maka kita kata matlamat kita ibadat. Hasil daripada ibadat tadi mendatangkan redha Allah, itu yang kita nak. Jadi nak beritahu dah rezeki kena cari untuk menjadi wasilah, untuk menjadi jalan supaya kita boleh mudah untuk kita beribadat. Orang yang ada rezeki dapat pergi ke Mekah. Dengan dapat pergi ke Mekah ini, dapatlah dia beribadat. Maknanya dengan berlipat kali ganda, dengan melakukan amal ibadat, maknanya di tanah suci dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada rezeki, payah nak pergi. Maka rezeki ini jalan untuk kita nak memudahkan ibadat. Hanya silap langkah orang ini menjadikan rezeki itu matlamat. Bila rezeki matlamat, bila bertembung dua, rezeki ibadat, dia pergi tinggal sekarang ibadat, ambil rezeki. Orang kalau begitulah maknanya, bila bertembung rezeki dengan ibadat, okey sekarang ni tengah bekerja, dalam waktu yang sama azan berkumandang, rezeki ke ibadat. Maka kalau orang itu tidak menjadikan rezeki itu matlamat, dia akan pergi ibadat. Tapi kalau dijadikan rezeki itu matlamat, maka ditinggalkan ibadat. Kalau meninggalkan ibadat, rezeki matlamat, ini silap langkah, ini salah perjalanan. Ulama telah menyusun, kamu ini carilah ibadat, di sampingnya adanya rezeki yang kamu cari. Kerana hati kita lemah. Ada pun hati yang kuat, apa yang kita cerita, ingat dulu cerita kisah orang tu dia nak tawakal pada Allah, dia kata dia tak mau makan kecuali Allah Ta'ala suruh dia baru makan. Kemudian dia tak mau jumpa orang. Kalau jumpa orang tahu dia ada makanan, baru dia makan. Lalu dia lalu jalan lain. Lalu jalan lain supaya dia tak lalu jalan macam biasa. Dia tak lalu ikut pantai, dia tak lalu ikut Lebuh Raya baru barat. Nama apa? Timur barat tu. Dia lalu ikut mana? Dia lalu ikut jalan lama. Maknanya. Ataupun dia lalu ikut hutan, ikut kampung-kampung. Jadi dalam keadaan jumpa tak orang? Tak jumpa orang. Tapi berlakulah ada orang sesat. Orang sesat jumpa kat dia. Allah ya ingat nak lari, dia jumpa juga orang. Hari sekali dia pun lari, akhirnya orang beri makan juga dia. Dia pun puas dah, walau nak pasang dah orang beri makan. Orang nak beri makan pun dia tutup kemah dah dia punya mulut dia tu. Itu pun orang cokeng yang bisa. Ada tak cerita, kita baca dah, ingat dah. Maknanya
Ini siapa? Ini wali Allah. Kalau dia makam khawas, makam wali Allah Ta'ala, tak apalah saya bekerja pun. Dia tak mengapa dah. Pakat berhenti kerja, duduk atas tikar sejadah saja, ambil sebeh. Kau boleh sebeh besar-besar gitu. Saya pegang subhanallah, subhanallah. Maknanya. Jadi nak beritahu, tak apalah sebab sudah makam wali. Kita ni makam orang awam, duduk macam makam wali atau jadi bunuh. Okey, baik. Maka dia kata, dan sahabat ia daripada makanan, makanan dan juga citanya ataupun cita-citanya, dia boleh tahan daripada makanan. Tak ada makanan pun tak apa. Maknanya itu tak apa. Tapi kalau tak tahan, kena ada juga supaya melangsungkan amal ibadat. Dan juga cita-citanya dan juga keinginannya ataupun harapannya atas yang demikian itu. Bagi orang yang dicubakan, yakni orang yang dibalakan akan dia, kita akan dicuba oleh Allah Ta'ala dengan keinginan-keinginan, dengan makanan dan sebagainya. Jadi untuk nak lepaskan supaya kita ni tak fikir dah bahagian makan, tak fikir bahagian keinginan-keinginan yang tertentu yang kita tak dapat, maka kita perlu mencari rezeki untuk dapat. Tujuannya nak mudah amal ibadah. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata cukuplah orang tu dapat dunia kalau dia ada pekerjaan yang baik. Ada pekerjaan, dunia lah. Kalau dia ada rumah yang baik, kerja dah ada, rumah dah ada, alhamdulillah dah. Tak semestinya dia beli rumah, dia sewa rumah pun tak apa. Maknanya kemudian dia sudah dapat kenderaan yang baik, puja dah. Maknanya kalau dia tidak ada kereta pun tak apa, bah pun ada, jangan susah. Maknanya nak pergi Kuala Lumpur, bah pun ada. Jadi dia sudah ada kenderaan, maka tak apalah untuk dia pergi ke mana-mana pun tak apa. Sesat dah. Lepas tu dia sudah ada pasangan yang baik, suaminya yang baik, ahli keluarganya yang baik. Dan juga ada ni, jadilah, jangan duduk kerja-kerja lagi. Katanya Nabi, buat amal ibadat. Kerja-kerja pun sudah hal sebenarnya. Maka itulah yang dikendaki. Kalau tidak, kalau kita tak dapat, kadang-kadang kita akan diuji. Kita akan diuji keinginan kita, nak kenderaan, nak rumah, akan diuji. Tengok jalan rumah comel-comel, nak ambil rumah ni. Kita akan diuji. Tapi bila kita sudah ada, kita kena bersyukur. Walaupun kita pandang yang lain molek-molek pun, pandang dah, bukan. Itu matlamat aku, matlamat ni. Jangan tak tertipu daya. Sebab ada orang kadang-kadang dia ni, dan dia sibukkan dengan rumah, asalnya dia bagi dapur je. Dia bagi dapur, pakai mati dah siap. Siap dah latar bagi dinding, siap dinding bagi atap. Mana? Ya atap pasang atap pula. Pasal ni. Tak jadi dapur comel, bilik tak utuh pula, bagi bilik. Bilik pula, ruang tamu pula, tempat orang mari malu orang pula, bagi ruang tamu pula. Ruang tamu molek dah, garah kereta pula, nampak tak comel, buang garah kereta pula. Garah kereta comel, kereta pula utuh, tukar kereta pula. Tak bila? Bila dah selesai? Maknanya dia fikir gitu dah. Main 10 tahun dia begitu, 12 tahun. Percayalah, dan kena sengatan ini, dan kena perkara ini, habis duk tipu gitu semua. Nafsu kita ni tak habisah. Kalau kita ikut nafsu, tak habisah kita. Gitulah yang berlaku. Apa yang berlaku? Ibadat kita kau rugi. 10 tahun duk mikir macam tu. Bagaimana kalau 10 tahun baca Quran? Bagaimana 10 tahun kalau dia berzikir? Banyak mana? Dia dapat dah kepada Allah Ta'ala ibadat. Maka dia katakan bahawa jaga benda-benda yang macam ini nanti diuji oleh Allah Ta'ala. Maka ketahui olehmu akan jumlah ini, maka kena tahu betul-betul jumlah ni, perkara-perkara ini, perkara-perkara ini, agar dapat taufik, insya-Allah, dapat pertolongan Allah. Jadi kita nak beritahu bahawa dalam kita melakukan amal ibadat, jaga supaya jangan kita riak. Kalau kita riak, habis amalan kita. Amalan-amalan kita akan jadi habis. Jadi dia suruh kita buat amalan. Kadang-kadang kita buat amalan-amalan tertentu, di samping amalan-amalan tertentu kita buat, kadang-kadang ada bahagian-bahagian yang Allah Ta'ala beri. Seperti kita baca surah Waqiah, bahagiannya dapat harta. Dapat harta banyak. Kemudian kita semayang sunat duha, begitu juga murah rezeki. Maknanya kita semayang sunat malam, Allah Ta'ala beri tenang hati kita. Allah Ta'ala beri Allah Ta'ala beri kedudukan, macam-macam kelebihan-kelebihan yang baik. Hanya kita kena baki hati kita, kita buat amal ibadat, bukan kita cari kelebihan itu, tetapi yang paling penting kita nak
hati kita ini mudah, ringan nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, dikatakan bahawa riak ini boleh menghapuskan amal ibadat kita. Maka siapa yang ada sifat riak, walaupun sebesar zarah, dia tidak akan diterima amal oleh Allah. Ini yang bahaya. Kenapa kita buat amal ibadat, terfikir kita kalau orang tahu amal ibadat kita, lebih kita suka. Dan kalau boleh, kita ini lebih semangat apabila kita buat amal ibadat, orang lain ketahui amal ibadat kita. Ini bermakna dalam hati kita ada masih riak lagi. Lepas tu dia kena jauhkan dia. Bahkan disebut, dia kata fawailul musalli, binasa orang yang sembahyang ini, di antaranya alladzina yu'akhirunaha awaqtiha, melewat-lewatkan waktu dalam keadaan sengaja. Dan disebut lagi walladzina hum yura'un, mereka itu sembahyang ibadat dalam keadaan nak tunjuk-tunjuk orang. Sebab tu orang-orang yang soleh dahulu, dia hanya pergi sembahyang berjemaah dengan orang ramai, dan masing-masing menyembunyikan ibadat sunat. Ibadat sunat ni kita afdal sembunyi. Biar orang tak tahu kita puasa sunat, biar orang tak tahu kita baca Quran, biar orang tak tahu kita sembahyang sunat banyak. Tapi kalau nak terang-terang, jelas-jelas sembahyang fardu, kita kena sembahyang jemaah sekali dengan orang lain. Sebab tu kadang-kadang para sahabat lepas sembahyang fardu dia balik. Dia balik. Kadang-kadang dia tak sembahyang sunat, dia sembahyang di rumah. Kita balik terus senyap terus. Ibadat tak buat. Jadi nak beritahu, kadang-kadang sahabat lepas sembahyang dia tak berzikir. Dia tidak berzikir. Kita pun ambil dalil sahabat Nabi tak zikir. Lepas sembahyang kita pun beri salam, kita pun bangun cabut lagi. Tak zikir. Kenapa tak zikir? Sahabat ada tak zikir. Sahabat tak berzikir, mereka itu hati mereka sudah berzikir, dan mereka itu golongan yang menyembunyikan amal. Kalau orang itu boleh dan dia merasa suka amal ibadatnya tidak diketahui daripada diketahui oleh orang lain, itu lebih baik. Hanya kita ni rasa tak sedap kalau orang tak tahu. Kau boleh kena tahu juga. Takkan rugi aku baca Quran banyak-banyak, sampai seorang pun tak tahu. Dapat seorang tahu dah betul. Maknanya baca Quran setiap petang, tak ada orang mari yuk nak dengar baca Quran tu. Ini jadi nyakit. Sebab itu jaga-jaga amal ibadat kita ni boleh hilang sekelip mata saja dengan amalan kita tadi. Baik. Kalau sempat kita baca sikit Al-Qadihul As-Sani. Qadih ni maknanya yang merosakkan ataupun yang mencederakan amal ibadat. Yang kedua adalah ujub. Ujub dulu kita baca bab riak. Riak ini kita buat suka orang tengok amal ibadat kita. Ataupun kita buat amal ibadat buat di hadapan orang, dan kita merasa suka kalau orang tahu amal ibadat kita ini riak. Ujub, dia buat, orang lain tak tahu, dan dia buat dia saja. Dan ujub ini boleh berlaku seorang diri. Ujub macam mana contoh? Contoh ibadat. Saya contoh ibadat lah. Duduk depan cermin, beki-beki sikit, maknanya letak-letak sikit kat pipi sikit, kat hidung letak lah, dekat mata sikit, eyeshadow sini, kilibo sini. Jadi nak beritahu, letak, lepas tu mari dalam hati, comel juga aku. Ini contohnya, maka ini contoh saja. Maka dia ini dah kira ujub. Ujub ni satu penyakit perasaan. Dan biasanya ujub ini berlaku kepada ahli ibadat. Maka itu contoh saja. Tapi biasanya ujub yang kita nak bicara ni ujub mengenai ibadat. Bagaimana kalau Allah Ta'ala beri kekuatan kita boleh sembahyang malam? Bagaimana kalau Allah Ta'ala beri kekuatan kita boleh mulazamah, mana boleh berterusan membaca Quran, satu hari 2 juzuk, ataupun satu hari sejuzuk pun dah banyak lah zaman kita ni. Maknanya bagaimana dalam keadaan macam itu? Kalau begitulah keadaannya, Allah Ta'ala dah bagi kita istiqamah dulu, tiba-tiba mari perasaan dalam hati kita, dan kita terus dengan perasaan itu, kita mengatakan bahawa
kita ni alhamdulillah Tuhan bagi dia sandar pada Allah, alhamdulillah Tuhan bagi dia semayang malam. Maknanya maka mujurlah. Kalau tengok orang lain masa puasa-puasa, kita yang main malam semua. Itu yang tak sedar. Depan tu bagus dah, depan tu alhamdulillah Tuhan bagi. Tapi puasa-puasa agak kita lah. Ataupun kita berasa bahawa doa kita lah, sabit doa kita lah. Kalau tak ada doa saya ni, maknanya ayo dah orang kampung ni agak ke kita seorang je. Ini ujub yang merosakkan amal. Tapi biasanya orang buat amal lah. Kalau nak buat amal, dia nak ujub ke mana? Agak-agak kerana aku buat jenis tak mayang ni, yang tolong orang. Dah dia. Dia biasanya ujub ni orang yang ada kelebihan. Dan ini boleh merosakkan amal. Banyak benda-benda yang boleh merosakkan amal. Sebab itu kalau kita halusi betul-betul, bukan mudah kita nak selamat ni. Nak jumpa Allah Ta'ala bukan mudah. Maknanya kita sudah dapat tahu ramai pada di kalangan kita pas seorang-seorang meninggalkan kita. Tapi bagaimana amal? Lepas tu minta kepada jemaah sekalian banyakkan zikir pada Allah. Sebab setahu saya berjumpa dengan ulama-ulama, saya tanya-tanya mereka macam mana nak selamatkan diri. Selamatkan diri. Kalau kita buat amal banyak, dia mari ujub. Kita buat seorang diri, kita buat depan-depan orang ramai, dia jadi riak. Kita buat seorang-seorang banyak-banyak, jadi ujub pula. Maknanya macam mana nak selamatkan diri? Maknanya kalau kita boleh bagian depan ni pula, bagian hak luar pula ni, tak mampu nak jaga lidah, hati kita tak boleh maafkan orang, itu jadi rosak juga. Allah payah nak selamat. Padahal kita kau saya dekat, kau saya dekat. Dua dekat. Satu dekat nak mati, dua dekat pilihan raya. Jadi nak bertahu perekat. Jadi dalam keadaan macam itu, batu kita kena jaga betul hati kita. Jaga betul-betul. Bila biar hati kita bersih. Maka sebab itulah amal-amal ibadat kita ini yang kita buat hatta daripada kita balik. 15 tahun orang lelaki 15 tahun balik, siapa umur 40 tahun ataupun 50 tahun boleh habis amal ibadat dengan sekelip mata je. Mana dengan sekelip mata saja boleh habis amal ibadat. Rumah kadang-kadang sudah bina bertahun-tahun, tiba-tiba dengan putus rokok je habis terbakar. Habis hancur habis. Dengan obat nyamuk, obat berasak tu je, dia habis. Maka demikianlah dengan penyakit-penyakit yang ada dalam hati inilah yang habis. Padahal hak zahir kau main dijaga. Sembahyang kalau 5 waktu 5 rakaat susah hati lah. Maknanya kalau tak cukup rakaat pun gitu. Kalau akad takbir 3-4 kali pun naik susah hati lah maknanya. Sebab apa takut bimbang amal ibadat. Nak tengok imam pula baca betul ke tak betul je imam. Lagi kau susah hati lagi. Lagi susah hati. Maknanya tu kita nak jaga sungguh bagian tu. Bagian hati ni tak jaga, kadang-kadang kita tak sedar. Maknanya hati kita pula jadi maknanya tidak bersih. Jadi hati tak bersih ni menyebabkan amal ibadat tidak diterima. Baku ingat, jaga, jangan terlalu berbangga dengan amal ibadat yang banyak. Jangan terlalu bangga. Jaga kalau tidak amal ibadat kita menjadi rosak. Ya wallahu a'lam. Sebab nak baca ke depan ke Pak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma fitna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.